السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita laksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita apa nak kata, mulakan. Ini pertama kali saya di sini kan, first time Jadi kita mulakan satu kuliah ataupun ceramah yang mana tajuknya diberikan kepada saya, menjiwai tauhid. Siapa yang pilih tu? Menjiwai tauhid, insya-Allah. Jadi sebelum tu kita mulakan dulu dengan bacaan nomor kita Al-Fatihah. Okey, kita berkenalan sikit lah kot. Tak kenal maka tak cinta. Ustaz manalah korang bawa ni? Dah lah tak insum, lepas tu tak pernah tengok dalam TV pun. Nama saya Muhammad Ihsan bin Abu Bakar. Lahir tahun 1976 di Pulau Pinang, Penang. Orang Penang ada, orang Penang mana? Adakah? Tak ada. Semua orang Selangor, orang KL. Utara tak ada, Kedah ada. Ada Kedah dekat jiran. Tapi saya lahir je lah di Penang. Umur 3-4 tahun pindah KL. Sekolah rendah di KL Sungai Besi. Sekolah menengah Semakel, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, Form 1 sampai Form 3. Lepas tu tingkatan 4, tingkatan 5 MRSM Jasin. Pada sekolah konak-konak, kejap agama, kejap sains. MRSM Jasin. Lepas tu ITM Shah Alam, Electrical Engineering. Tak habis. Main buat bidang lain, bidang ambil masa tu main pilih je. Lepas tu bila dah ngaji tak best lah, minat lain. Lepas tu kerja insya-Allah lama juga saya duduk insya-Allah. Last kerja sound engineer. Sempatlah rakam Siti Nordiana punya album demo masa tu, bukan album. Masa dia Form 4 kan, Form 4 dan 5. Hantar satu lagu untuk EMI. Sekarang famous tak kenal saya tu. Umur 28 tiba-tiba berubah. Sebab daripada kecil sebenarnya ayah saya lah, dia nak hantar saya pergi tahfiz.
Tapi tengok masa tu result akademik okey, dapat tawaran pun macam-macam, sekolah sedar, tak apa. Tapi mungkin dia kuat doa dia kan, tak jadi pun engineer, jadi saya engineer. Lepas tu terbuka hati, umur 28, tak kahwin lagi masa tu. Pergi pondok di pondok pesantren Al-Fatah. Sini apa? Al-Falah. Pondok pesantren Al-Fatah di Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur. Pongco ada, Pongco. Orang ini 4 tahun di Jawa, dia di ni apa, Magetan, dekat sempadan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. 4 tahun jugalah makan tempe. Daripada tak suka jadi favourite, rasa tempe macam ayam sama je. 4 tahun makan tempe je pasal. Lepas tu sambung ke Darul Ulum Zakaria, South Africa. Niat nak sambung ke ni India, Pakistan, tapi tak dapat visa, tak dapat. Sebab sana ilmu hadis, tak dapat visa. Pergi ke cawangan dia lah. Cawangan dia merata seluruh dunia ada. So pergi ke South Africa, di Joburg, Lenasia, Johannesburg. 3 tahun sana. Khatam lah, ambil Dauratul Hadis. Sana pengajian. Dia orang ni dipanggil pengajian Dars Nizami. Asalnya daripada Deoband. Mana Deoband. Di India tu ada satu madrasah namanya Deoband, di tempat namanya Deoband lah. Ada madrasah di situ lebih 200 tahun lebih. Almarhum Nek Aziz daripada Deoband, ngaji di Deoband. Kemudian tak dapatlah nak pergi sana, tak dapat visa. Pergi ke cawangan dia, South Africa. Dan ustaz-ustaz dia pun daripada sana, dia import daripada India, Pakistan. Sana pengajian hadis yang dipanggil Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Nasai, Ibnu Majah. Tambah lagi Muwatta Imam Malik, Muwatta Muhammad bin Hasan Syaibani, Syarah Manil Athar Imam Tahawi. Kita kenal lah, belajar hadis kulit ke kulit. 9 kitab hadis kulit ke kulit, hampir 40,000 hadis. Dan disyarahkanlah hadis pada bab-bab yang tertentu. Cuma dia orang ni mazhab Hanafi lah. Dia orang bermazhab Hanafi. Saya Syafi'i. Mazhab Syafi'i semua ke Wahabi. Kemudian 3 tahun lepas graduasi lah istilahnya, Khatam Bukhari dia panggil. Sana tak panggil graduasi, panggil Majlis Khatam Bukhari. Balik. Saya diuji lah tahun akhir tu. Ayah saya meninggal masa tengah belajar di South Africa. Lepas tu bulan Januari 2011. Lepas tu 3 bulan lepas tu, bulan 4, mak saya kena stroke. Separuh badan. Bed ridden 5 tahun. Balik South Africa, pak, duduk rumah jaga mak. Kahwin umur 37. Cepat sangat kahwin tu, 37 tak? 37. Alhamdulillah sekarang ada isteri baru 1. Anak 4. 3 ada dalam kereta tu pergi makan kot. Saya lepas ni nak balik Seremban. Duduk sekarang ni di Hulu Langat, mengajar di sana lah. Jadi sekarang ni apa yang saya buat, mengajar di madrasah nama dia Miftahul Ulum di Hulu Langat. Bahagian pengajian kitab. Sana ada tahfiz, ada lelaki perempuan, dan pengajian kitab lelaki perempuan. Pelajar sebelum PKP dalam 500 lebih. Lepas PKP tinggal 300 lebih. 10 ekar, besar juga madrasah. Nazar punya, arwah Nazar dengan adik dia Datuk Salahuddin. Pelajar sekarang tinggal 300 lebih, 300 setengah kot. Mengajar hadis, mengajar akidah, mengajar fiqah, mustalah hadis, usul fiqh. Dan malam biasalah kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Sebulan dekat 40 lebih kuliah.
Sini saja Putrajaya, Sdn Ali, minggu kedua dan keempat Jumaat. Kemudian SPAA Rabu ketiga. Kemudian Masjid Mahmudiyah Malaysia 18 Senin pertama ketiga. Lepas tu adalah kadang-kadang sekali dua di Islah dan sebagainya. Ini first time. Saya ingatkan ini yang sana tu punya lain. Ada sekali tadi pergi ke Islah ke mana dah. Dan saya ajar semualah. Ada yang minta yang macam-macam di SPA minta hadis. Sdn Ali pun minta hadis. Lepas tu sekarang nak tukar akidah pula. Di Mahmudiyah mengajar tafsir. Lepas tu dah tukar pula akidah. Banyak mengajar akidah lah. Dan tempat-tempat lain lah sekitar KL Selangor. Cuma saya baru dalam awal tahun ni dapat, tahun lepas lah beli rumah. Nak cari di KL Selangor tak dapat di Seremban. Rezeki kat situ buat macam mana. So ulang alik lah. Weekend ulang alik Seremban. Tapi Isnin sampai Jumaat duduk di madrasah, ada quarters. Itulah lebih kurang. Ada nak tanya ke? Pernah tengok ke dekat YouTube ke Facebook ke? Nak kata viral tak tahulah. IKIM pun adalah masuk 3-4 kali kot, IKIM FM. Jadi kita mulakan Katanya nak minta sebulan sekali ke? Ada ke? Saya tengok tu yang Rabu pertama tu kosong. Saya tengok dalam jadual tu Rabu pertama macam kosong ni. Nantilah kita bincang. Okay. Saya pun lepas Isyak tak boleh nak lama sangat sebab nak straight ke Seremban. Malam ada online. Setiap malam saya online malam 10 suku. Lari lepas Isyak pergi Seremban, start online 10 suku. Senin sampai Jumaat tiap-tiap malam kelas online, kelas akidah. Ada penganjur berbayar punya. Tapi selalu macam tu lah. 10 suku jadi 10.5, 10.45 macam biasa lah. Nanti kita bincang tengok. Tapi akidah lah best. Kalau ada Mufrad tu hadis dia luas sangat. Bagusnya kalau best akidah. Okey, menjiwai tauhid. Menjiwai tauhid. Jadi sebelum kita nak menjiwai tauhid, kita kena tahu dulu apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid berasal daripada perkataan Arab wahada yuwahidu tauhidan. Wahada tu dia punya fi'il madhi ataupun past tense. Kemudian yuwahidu present tense dia, fi'il mudhari'. Tauhid kata asal dia lah, masdar atau kata asal dia, root words. Maknanya secara bahasa ialah menganggap sesuatu itu satu atau menjadikan sesuatu itu satu. Itu namanya tauhid secara bahasa. Secara istilah syarak, secara syarak lah kita kata, tauhid bermakna ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Iaitu ifradul ma'bud, menunggalkan ma'bud, mengesakan, mensatukan ma'bud. Ma'bud ni yang disembah, bahasa Melayu lah. Ma'bud ni yang disembah. Mengesa atau menunggalkan, mensatukan yang disembah bil ibadah, dengan ibadah, dengan cara beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah ni kalau dia ada dua lah ibadah ni. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Kalau ibadah umum semua orang tahulah, sembahyang, puasa, zakat itu semua ibadah umum, khusus. Satu ritual agama yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadah umum itu segala perbuatan kita, segala perjalanan hidup kita, daripada kita boleh kata mumayyiz atau baligh lah, sampai kita mati.
sebagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil ibadah secara umum. Apa saja perbuatan kita, percakapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, segala bentuk perbuatan kita, apa sajalah, semuanya ada unsur-unsur perhambaan kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah secara umum. Khususnya itulah sembahyang dan sebagainya. Jadi kita menunggalkan ma'bud kita dengan ibadah. So yang dimaksud ibadah di sini sama ada umum khusus dua-dua sekali. Kemudian ma'atiqadi wahdaniyatihi, bersamaan dengan i'tiqad akan keesaannya, iaitu ma'bud kita Allah Ta'ala pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini kalau nak disyarah dia jadi panjang sebenarnya, sebab dia pembahasan mengenai sifat wahdaniyah. Dalam sifat 20 ada satu sifat wahdaniyah kan. Tuan belajar sifat 20? Ada pengajian sifat 20 sini? Tak ada? Oh, cantik lah. Ke tak suka? Bid'ah, Aristotle, falsafah Greek Yunani, Nabi tak ajar. Itu istilah lah. Sifat 20 ni istilah yang orang Melayu Nusantara lah terutamanya bagi satu nama kepada pengajian tauhid atau pengajian akidah. Sebab akidah tu lebih luas, tauhid tu lebih luas daripada sifat 20 sebenarnya. Sifat 20 tu hanya panggilan, julukan saja yang masyhur di Nusantara ni, itu je. Jadi panjang kalau kita nak bahas tentang itulah. Jadi di sini menjiwai tauhid. So faham mana tauhid? So tauhid itu satu dari sudut i'tiqad, ma'atiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. So tauhid dari sudut i'tiqad, maksudnya iman kita, yakin kita, kepercayaan kita, pegangan kita lah. Itu tauhid i'tiqad. Yang kedua ni tauhid amali, tauhid praktikal. Tadi yang dia kata ifradul ma'bud bil ibadah. Kita melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Itu secara praktikal. Dan ada yang lebih tinggi lagi dipanggil tauhid syuhudi. Ini dah sampai tahap wali besar lah. Mana seluruh jiwa dia semuanya Allah saja. Tidak wujud dalam hati dia melainkan Allah saja. Tapi nak capai tahap ni susah, dan dia takkan berterusan sampai bila maksudnya sepanjang masa, sekali sekala. Sebab kalau dia capai tahap tu, dia seolah-olah dia tak wujud lah kat dunia ni. Dia dengan alam dia lah. Sebab itu satu tahap tinggi. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sampai dah tahap tu. Kita paling pun di dunia ni selain Nabi Rasul, para-para wali. Zaman sekarang pun nak cari wali dah susah lah. Banyak, kuali banyak. Atau wali-wali daya. Tasawuf ada sini pengajian. Pengajian tasawuf. Baik, sini akidah tak ada, tasawuf tak ada. Apa yang belajar sini? Tengok penuh je tu. Penawar bagi hati, itu basic lah. Itu basic asas ilmu tasawuf. Nama ilmu pun tak tahu. Bahaya ni. Okey, sebelum nak menjiwai tauhid, kita kena tahu yang lain-lain dulu. Sebab tajuk yang diberikan tu pun tinggi sangat. Saya cerita yang bawah dulu, kita yang basic. Sebab nama-nama ilmu pun macam confuse. Okey. Dalam sebuah hadis yang masyhur dengan dipanggilkan hadis Jibril. Hadis ini hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, dan hadis yang kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi. Dalam biasa hadis ini di 40. Pengajian di 40 Imam Nawawi ada. Hadis yang kedua. Ada panjang hadis ini. Jadi dalam hadis tu tengah majlis Nabi bersama sahabat macam ni, datang seorang pemuda
dengan baju putih dia, rambut hitam, dia datang duduk betul depan Rasulullah SAW, lalu tanya beberapa soalan. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang iman. Nabi jawab, iman tu antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. Rukun iman yang 6 tu lah. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil Islam. Nabi jawablah, rukun Islam syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kemudian yang ketiga dia tanya, akhbirni anil ihsan. Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tak dapat merasa demikian, tak dapat nak rasa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Kemudian dia tanya tentang hari kiamat, kan? Akhbirni anis sa'ah, tanya tentang kiamat. Nabi kata, mal mas'ulun anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dan panjang hadis dia, tanya tentang tanda-tanda kiamat. Nabi jawablah beberapa tanda kecil. Kemudian last sekali dia pun beredar, fantalaqa. Kemudian Nabi tanya Sayyidina Umar satu hari, atadri manis sa'il, tahu tak siapa yang datang hari itu baju putih tu, tanya. Itu Sayyidina Umar kata, wallahu rasulullah alam, Allah Rasul lebih mengetahui. Nabi kata, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum, datang untuk mengajar kamu agama kamu. Jadi ulama buat kesimpulan, agama kita ni ada 3 rukun yang penting. Satu, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Rukun ihsan ni mungkin tak berapa orang tak apa nak. Betul? Ustaz Ihsan boleh tak kenal? Jadi kalau kita tengok rukun iman, iaitu percaya kepada Allah, malaikat, kita rasul-rasul, kiamat, qada dan qadar, kan. Maka panjang ceritalah. Ringkasnya, pembahasan mengenai rukun iman ini muncullah bidang ilmu pada zaman Nabi tak ada lagi. Bid'ah semua ni. Zaman Nabi memang tak ada. Zaman tabi'in lah, terutamanya zaman tabi'in muncul. Satu ulama, kan. Jadi ulama membahaskan rukun iman tu, lalu muncullah ilmu yang namanya ilmu akidah. Ada yang panggil ilmu tauhid, ada yang panggil ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu teologi dan sebagainya lah. Masyhur 5 ni lah nama ilmu dia. Pembahasan rukun iman. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam, bidang ilmu yang membahas, yang muncullah setelah Nabi wafat, setelah zaman sahabat dah tak ada tu, muncul kemudian. Semua bidang ilmu muncul kemudian. Ilmu tu ada, bidang ilmu tu, susunan ataupun dia panggil kaedah kuliah tentang ilmu tu. Satu bidang yang dikumpulkan jadi satu bidang, itu muncul zaman tabi'in dan tabi'at tabi'in. Zaman Nabi tak ada kuliah maghrib akidah ke, kuliah maghrib fiqh ke, tak ada. Jadi Quran hadis je, turun Quran dan Nabi terangkan. Dan tentang rukun Islam ni, nama ilmu yang membahas dia ilmu fiqh atau ilmu syariat atau ilmu hukum hakam, itulah yang biasa panggil. Kemudian yang ketiga, rukun ihsan. Bidang yang membahas tentang rukun ihsan ni lah tasawuf. Panggil tasawuf boleh, panggil akhlak boleh, panggil tazkiyatun nafs, macam-macam lah. Dia ilmu hakikat lah, apalah istilah dia, nama lah. Bahas tentang rukun ihsan, berkaitan dengan hati lah. Bila kata anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada seolah-olah kamu melihat Allah. So hati tu macam dah terbuka, macam melihat dengan hati lah. Sebab dia mata tak nampak, dunia tak boleh. Dunia tak ada siapa pun boleh melihat Allah Ta'ala, termasuk Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad di Mi'raj tu. Ada khilaf panjang, nanti kita bahas dalam akidah insyaAllah. Jadi ketiga-tiga ni lah kita punya asas dalam agama kita. Akidah kita, rukun iman, kemudian fiqh kita, kita punya praktikal secara zahir lah, kan, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kemudian ihsan ataupun akhlak kita lah, akhlak kita. Dan ketiga-tiga ni semuanya mesti diambil daripada Quran dan hadis. Yang meletakkan semua hukum tiga-tiga ni Quran dan hadis. Kemudian lepas tu muncul 2 lagi sumber di kalangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas.
Jadi kewajipan kita adalah kita kena belajar. 3 ni wajib belajar. Wajib belajar akidah, wajib belajar fiqh, wajib belajar tasawuf. Dan sekiranya kita belajar akidah, maka semuanya bab tentang akidah akan dibahas di situ. Zaman Nabi tak ada. Maksudnya tak ada yang dibukukan atau dikumpulkan dalam satu bidang, tak ada. Ataupun kita belajar macam ni, belajar Quran, tafsir, ataupun belajar hadis. So kalau belajar tafsir misalnya, susah sikit lah. Maksudnya dia susunan dia tu, kalau tuan-tuan hari-hari baca Quran tahu kan, di mana ada surah solat, surah zakat, surah wudu, surah munakahat. Dia tak ada. Ayat Al-Quran ni bercampur baur. Ayat solat saja bertebaran di seluruh Quran. Ayat munakahat, ayat muamalat kan? So apa ulama buat? Ulama yang datang setelah tu lah, ulama keluarkan, kumpulkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan wudu, solat, puasa, zakat, haji, kumpulkan. Hadis pun sama. Hadis Nabi dikumpulkan. Jadi kalau misalnya belajar tafsir, lalu ayat ni, ayat tu ayat akidah, dia bahas akidah. Ayat tu ayat fiqh, bahas fiqh. Sebab Quran kan dia tak ikut susunan. Kemudian hadis pun sama lah, tengok kita hadis mana yang dia belajar. Kalau dia ada panjang, kalau nak cerita hadis lagi panjang. Kalau macam Sahih Bukhari, dia ada maksud dia tu. Kalau kita belajar Sahih Bukhari misalnya, itu sebenarnya kita belajar ijtihad Imam Bukhari beserta dalil-dalil dan hadis-hadis sahih yang dikumpulkan dalam kitab dia. Kalau kita belajar Sahih Muslim pula lain, dalil-dalil yang berkaitan dengan fiqh dikumpulkan dalam satu bab. Begitu juga Tirmizi, cuma dia tak sebut semua hadis. Panjanglah kalau nak cerita. Jadi yang lebih baik, yang lebih mudahnya kita belajar akidah, kita belajar kitab akidah. Maksudnya ulama dah kaji Quran, ayat Quran yang berkaitan dengan akidah, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akidah, difahami, ditafsirkan, disyarahkan, dikumpulkan, disusun, jadilah ilmu akidah. Begitu juga fiqh. Jadi fiqh pun segala ayat Quran yang berkaitan dengan hukum fiqh, hadis-hadis Nabi, kefahaman dia itu telah pun dikeluarkan, lalu disusun-susun, jadilah ilmu fiqh. So senang. Begitu juga tasawuf. Jadi kalau kita belajar akidah, mana kita belajar Quran hadis. Kalau kita belajar fiqh pun, kitab fiqh, kita belajar Quran hadis. Walaupun dalam kitab tu mungkin langsung tak ada satu ayat Quran pun, tak ada satu hadis pun yang disebutkan. Tapi sebenarnya apa yang kita belajar tu pemahaman yang telah dikumpulkan, telah disusun oleh para ulama. Cuma apabila ulama mengkaji Al-Quran dan hadis, maka di situ ada beberapa hukum yang mana disepakati oleh semua. Maksudnya contohnya sembahyang 5 waktu wajib kan, itu tak ada khilaf. Dia tak ada mazhab kata ada setengah mazhab sembahyang 3 waktu je wajib. Ada mazhab tak 10 waktu, tak ada. Itu sepakat. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sepakat. Dia tak ada mazhab ni 5 rakaat maghrib, mazhab ni 7, mazhab ni 3, mazhab ni 1. Itu semua benda yang disepakati. Siapa menyalahi, ada masalah dalam agama Islam ni. Sebab dia bukan agama Islam tu. Apa yang difahami dalam agama Islam, itulah. So itu tak ada masalah. Puasa Ramadan wajib, tak ada masalah. Yang ada masalah ni dia punya cabang-cabang dia. Subuh kunut ke tak? Ada yang kunut, ada yang tak kunut. Nabi kunut ke tak? Kalau tuan-tuan mengaji hadis, ada hadis yang Nabi kunut, cerita Nabi kunut. Ada hadis yang cerita Nabi tak kunut. Hadis Nabi baca bismillah kuat pun ada, hadis Nabi tak baca bismillah kuat pun ada. Faham Dia dipanggil bab khilaf di sini. Perselisihan yang berlaku di kalangan ulama di dalam memilih mana satu yang nak dia amalkan. Semuanya ada dalil. Semuanya dalil. Jangan kata yalah, kita tengok yang contohnya mazhab Hanafi tak kunut, Maliki tak kunut, Syafi'i kunut kan. Jadi mana satu yang betul? Dua-dua betul. Betul. Dia kalau berlaku perselisihan atau perbezaan, bukan
semestinya bermakna ada percanggahan. Tak semestinya. Dia kalau perbezaan itu kadang-kadang membawa kepada kepelbagaian. Kepelbagaian. Sebab apa? Nabi buat semua. Nabi bukan robot. Nabi bukan robot tak. Daripada start jadi Nabi sampai wafat macam tu je sembahyang. Berubah-ubah. Kadang Nabi sembahyang macam ni waktu Nabi masih kuat, masih muda sembahyang macam ni. Kadang masa Nabi dah tua, ujung-ujung umur Nabi sembahyang macam lain. Tapi tak adalah beza sangat. Macam tadi kan 5 rakaat, 4 rakaat itu semua sama. 5 tak ada, 4 je. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat itu tak ada khilaf. 5 waktu tak ada khilaf. Yang khilaf tu lah benda-benda topping-topping orang kata kan. Kalau dia beli kek dia letak topping sekali dia tak apa kan. Tapi kek lah. Jadi itu tak ada khilaf. Dan bila berlaku khilaf, so satu ulama itu yang ringkas kita, dia bertaraf mujtahid lah. Iaitu ilmu dia tinggi, dia boleh mengeluarkan hukum-hukum yang belum jelas daripada Quran hadis, yang mana Nabi buat macam ni pun kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu. Kalau tuan-tuan mengaji hadis nampaklah benda ni. Contohnya macam tasyahud awal, tasyahud awal dan akhir lah, dua-dua sekali. Itu ada lebih kurang dalam 16 riwayat. Selawat Nabi ada 24 riwayat. Beza. So jangan heran lah. Maknanya ada orang baca macam lain, ada orang tahiyat macam lain, baca selawat macam lain. Pasal apa? Ada perbezaan riwayat. Doa iftitah ada 7-8 riwayat. Yang kita pilih mazhab Syafi'i pilih kan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi, itu salah satu riwayat. Mazhab Hanafi lain. Dia baca doa iftitah dia lain. Subhanallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Itu mazhab Hanafi punya iftitah lain. Ada hadis Nabi buat. Kalau tuan-tuan mengajilah hadis. Jadi kita tak boleh nak mengamalkan Islam ini, agama kita, dengan semata-mata berpandukan hadis. Pening kita. So kalau nak amal, kena amal semua. Tak ada pilih-pilih lah, betul tak? Ada yang hafal 7 versi doa iftitah, 16 versi tahiyat. Dalam rukuk sujud kan kita baca subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, betul? Dalam hadis lagi macam-macam Nabi baca. Kalau betul-betul nak ikut Quran hadis, amalkan sunnah, hafal semua, amalkan semua. So bila tanya tak hafal pula tak. Tu kalau ikut Quran hadis, ikut sunnah. Ya, mampu ke? Kita tak mampu nak ikut. Banyak riwayat dalam hadis, macam-macam riwayat. Nabi bila doa-doa ni Nabi jarang sama. Kejap buat ni, nanti dalam ni baca lain pula. So ulama pun nak mudahkan kita pilih. So bila pilih masing-masing, dan akhirnya terbentuklah satu istilah yang namanya mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab itu ialah pendapat-pendapat ulama mujtahid yang terkumpul dalam pada dia lah. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam bab fiqh lah. So, Imam Syafi'i dia perkara-perkara yang diperselisihkan tu, maka dia pilih yang ni lah. Dia pilih kunut subuh. Orang lain tak pilih, dia pilih. Orang lain pilih kata sentuh isteri tak batal wudu. Imam Syafi'i kata tak, bagi aku sentuh batal. Dia ada dalil dia lah. Akhirnya terkumpul semua, jadilah satu mazhab Imam Syafi'i. Itu juga ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab tu dan sebagainya. Dan sebenarnya bukan 4 je mazhab. Sebenarnya mazhab ni berlambak. Bermula daripada zaman tabi'in, bahkan sahabat sini ada mazhab Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Ammar, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Mu'az bin Jabal, mazhab Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik. Banyak mazhab. Hasan Basri, Sufyan Tsauri, Syu'bah dan sebagainya, Lath bin Sa'ad. Berpuluh-puluh mazhab. Cuma yang sampai kepada kita sampai hari ini lah, yang mana silsilah keilmuan mereka itu sampai dengan selamat dan garanti lah, 4 je. Itu dalam fiqh. Dalam fiqh. Dan biasanya dia ikut kawasan. Kalau di Nusantara ni kebanyakannya ikut mazhab Syafi'i, kerana Islam, ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara ni bermazhab Syafi'i dalam fiqh. So dia sampai dalam mazhab Syafi'i. Kalau di India, Pakistan banyak mazhab Hanafi. Kalau di Morocco, Tunisia, sana mazhab Maliki. Kalau di Mekah, Madinah,
Sekarang ni Al-Wahabi itu asalnya Hambali, mazhab Hambali. Itu dalam fiqh. So kita di Malaysia ni majoritinya majlis agama atau jabatan agama semuanya, kalau ustaz-ustaz nak mengajar di surau masjid, bila dia mohon tauliah untuk mengajar fiqh, dia kena mengajar mazhab Syafi'i. Tak boleh mengajar mazhab lain. Tapi nak mengamalkan secara individu tak apa. Mana tahu orang tu dia kan, ada kan kita kat Malaysia kan dah jadi macam international masyarakat majmuk. Ramai kan orang Bangladesh pun ramai, Pakistan pun ramai kan, orang Arab pun ramai. Dia amalkan mazhab dia lah daripada negara dia. Kan di universiti, di UIA, di mana-mana pun kan macam-macam orang ada. Malaysia dah jadi tumpuan jugalah orang kata. Itu pengamalan secara individu tak ada masalah. Tapi kalau pengajian nak disampaikan, kalau fiqh mazhab Syafi'i. Kalau akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma dalam akidah ni saya tak cerita lagi, saya cerita fiqh sebab orang kalau fiqh dia faham, masuk akidah dia pening. Okey, seperti mana fiqh ada juga mazhab dalam akidah. Pernah dengar? Alah, selalu dengar Ustaz. Dalam akidah pun ada mazhab. Cuma mazhab dalam akidah ni dia bukan membawa satu akidah yang baru, tak. Dia sama macam fiqh tadi. Fiqh kan benda basic sama. Sembahyang 5 waktu sama, jumlah rakaat sama. Dia yang beza benda kecil-kecil je, guna tak guna bismillah tak bismillah kan. Itu je, tangan letak bawah pusat, tangan letak ni, tangan letak sini, tak tahu dekat letak sini kan. Beza kan. Itu je beza dia, kecil-kecil je. Sentuh sini batal, sentuh tak batal, sikit-sikit je. Basic takkan khilaf. Sama dengan akidah. Akidah benda-benda yang Allah satu itu sepakatlah, Allah wujud, Allah satu, Allah Maha Kuasa, itu sepakat, tak ada khilaf. Dia tak ada orang kata Allah dua, mazhab ni kata Allah tiga. itu bukan Islam tu. Itu dah terkeluar daripada Islam. So dalam akidah pun sebenarnya dia ada mazhab di dalam macam mana nak cakap di dalam menyusun akidah itu dan mengajarkannya kepada masyarakat. Yang masyhurnya 3. Yang pertama dipanggil mazhab salafus salih ataupun mazhab ahlul hadis. Awal-awal dulu. Mazhab salaf, mazhab hadis pernah dengar? Biasa dalam YouTube tu salaf tak habis-habis. Lepas tu awal kurun yang keempat muncul Imam Abu Hasan Asy'ari dipanggil mazhab Asy'ariyah, dan satu lagi mazhab Maturidiyah. Itu sampai sekarang kekal 3 ni. Mazhab salaf, mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah. Mazhab salaf ni sebenarnya dia asalnya mazhab ulama je. Mazhab salaf ni dia lebih fokus kepada Quran hadis direct. So orang awam payah sikit nak cerna benda ni. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, muhaddisin kebanyakannya mazhab ikut mazhab salaf. Tapi sekarang ni Wahabi pun dia claim dia mazhab salaf, itu kemudian lah kita bahas. Kalau sebut Asy'ariyah Maturidiyah tu yang dipanggil sifat 20 tu, itulah dia. Di Malaysia ni, di Nusantara lah terutamanya, Indonesia pun sama, Thailand dipanggil pengajian sifat 20. Itu sebenarnya mazhab Asy'ariyah. Tapi mungkin jarang dipakai lah istilah tu. Dia cuma itulah maksudnya di dalam nak mengenal Allah, kita belajar sifat-sifat sekian. Dalam mengenal Rasul kita belajar sekian-sekian. Nak mengenal malaikat sekian-sekian. Disusun. Dipanggil sajalah pengajian sifat 20, padahal dia sebenarnya akidah yang disusun oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Seperti di mana mazhab Syafi'i kan ada mazhab, akidah pun ada mazhab. So tuan-tuan, mazhab apa? Boleh ke tak nak ikut mazhab? Boleh ke campur-campur mazhab? Itu banyak kan orang tanya. Orang sekarang jadi keliru kan. Media sosial lah semuanya. Sekarang ni macam-macam ada. Tak payah ikut mazhab, kita ikut Quran hadis lah. Nabi mazhab apa? Dia tanya pula Nabi mazhab apa. Nabi mazhab apa? Betul? Ke penonton semua tak main lah dia sosial dia, semua zikir Quran yang teraju.
Itu nantilah kita bahas, tu panjang pembahasan dia. Jadi itu basic lah. Maksudnya kita nak mengaji tauhid ke, mengaji fiqah ke, tasawuf ke, dia ada dia punya mazhab ni kita panggil metodologi lah. Bahasa Jawa panggil metodologi. Betul. Cara sistem dia, penyusunan dia. Adapun semuanya mesti ambil daripada Quran hadis. Cara dia menyusun tu mungkin berbeza. Jadi apapun kita kena belajar yang basic dulu di dalam mengenal Allah. Apa yang betul kita tahu, wajib kita tahu, dan juga kesemua rukun iman tu apa yang wajib kita tahu, itu disusunlah dalam pengajian sifat 20 ataupun mazhab Asy'ariyah lah, yang kebanyakannya di hampir seluruh dunia lah kita kata. Nusantara, cuma Nusantara panggil pengajian sifat 20. Boleh ya? Sedia? Kita tak nak ke tauhid 3? Lepas tu biasalah kalau negara tu semakin maju dia bila masuk macam-macam pahaman, dia mulalah kelang kabut. Ada orang cuba nak masuk pahaman-pahaman baru. Orang belajar luar negara, hantar anak pergi satu dunia, balik dah pening lah. Betul? Dia hantar anak dia pergi India, Pakistan, dah mulalah lain macam lah semayang. Hantar anak pergi Mekah, Madinah, balik semayang lain macam lah. Hantar pergi mana-mana lah sekalipun, bila balik, yelah dia pergi sana, belajar sana. Kita yang di sini, kita ikut sini lah kan. Lepas tu yang di sana balik, dia nak ikut yang sana punya. Aduh, tu masalah tu jadi menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Tapi apa pun, kita ada sultan, kita ada agung, dan setiap negeri agama ni ikut negeri kan. Kita ada mufti, so kita ikut kita punya mufti. Tak nak ikut, pindah negeri lain. Itu je. Dia punya disiplin kita beramal dengan diri kita lah. Kita duduk dalam negara ni, dalam negeri ni, dia ada sultan dia. So sultan ni dia bertanggungjawab, dia ketua agama. Agung ketua agama. Setiap negeri sultan dia ketua agama. Yang tak ada sultan, yang lebih tua ataupun kalau KL saja agung lah kan. Betul. Jadi agung ni dia ketua agama. Kalau dia sendiri yang alim besar, dialah yang akan keluarkan fatwa apa semua. Tapi biasanya yang kita tengok sekarang ni, dia akan lantik lah. Dia akan lantik mufti. Setiap negeri ada mufti. Jadi apa yang mufti negeri itu fatwakan, kita ikut. Macam saya ada 3 fatwa, 3 tauliah saya ada, 4 sebenarnya. KL, Selangor, Negeri Sembilan, Sarawak. Jadi semua tauliah yang saya ambil, dia beritahu dah. Mufti dia beritahu. Ngajar fiqh mazhab Syafi'i saja. Akidah Asy'ariyah saja, ahli sunnah wal jamaah saja. Tak boleh yang lain. Tu sekarang ni yang perlu orang-orang yang bawa pahaman-pahaman baru ni, dia tak boleh nak ngajar surah masjid. Lalu dia gunakan ni lah, media sosial ni, dia sebarkan. Orang pula suka kan, belajar sambil tidur, sambil terkangkang, sambil tengok handphone, betul. Datang surau tak nak. Macam-macam dapat fahaman-fahaman baru. Fahaman-fahaman baru sebab dia orang tu tak boleh nak sampaikan fahaman dia di surau masjid, sebab dikawal lah. Alhamdulillah Malaysia masih terkawal lagi. Ada tauliah apa semua kan. Kalau lain macam je, report je. Kalau saya ajar lain macam, tuan-tuan pergi report. Ustaz ni nak macam je. Dia akan datang pantau. Saya pun tak tahu ni mana-mana orang pejabat mufti. So kalau menimbulkan kekeliruan, menimbulkan perpecahan, biasanya akan ambil tindakan. Sebab nak jaga keamanan. Sebab semua mazhab betul. Malaysia dah mazhab Syafi'i, Asy'ari, sifat 20, teruskan je lah. So kenapa nak tukar? Kenapa nak ubah? Lepas tu orang Melayu tak suka benda-benda baru ni. Tapi ada juga lah yang suka kan. Tapi last kali apa jadi? Dia jadi pertembungan, dia akan jadi perpecahan. Kalau dalam media sosial tu dah sampai tahap perang, kata apa? Perang apa dah dia panggil? Kutuk sana, maki sini. Timbul masalah besar. Tuduh orang bid'ah lah, tak betul lah, sesat, Nabi tak buat itu ni, tahlil tak boleh, apa Yasin tak boleh, Maulid Rasul tak boleh. Akhirnya dulu okey je, tiba-tiba sekarang tak boleh dah. Fatwa semua kata boleh. Apa-apa rujuk fatwa lah. Boleh? Azan dah? Ada laluan untuk azan ke atau terus? Azan? Okey. Kita bagi laluan untuk azan insya-Allah.
Ada surau dia azan, ada surau dia terus je. Ni kita bagi laluan untuk azan insya-Allah. Lepas ni kita buka soalan. Ada apa nak tanya boleh tanya. Oh, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Soalan Akidah, fiqah, hadis. Tanya je, InsyaAllah. Boleh jawab, saya jawab. Tak boleh, tak apa. Ha. Tidak ada dalam Quran yang lebih menakutkan bagi iblis dan sebahagian tauhid dan pengeras dari kemusyrikan. Itu saya kan. Wah. Dan tauhid masukkan ke dalam surah. Kalau nak tanya hadis itu sahih atau tidak, pertama sekali, kalau hadis tu kita familiar kan, okey. Tapi kadang-kadang selalu saya soalan yang paling susah nak jawab bila orang tanya, Ustaz, hadis ni sahih ke tak? Lepas tu dia bagi dalam bahasa Melayu. Kita nak check hadis tu sahih ke tak, walaupun sekarang ada apa, apps kan. Okey, itu senang lah, apps. Calculator pun senang kan. Kalau kita nak kali ribu-ribu itu tekannya keluar kan. Okay. Kalau kita nak cek hadis itu sahih ke tak, maka sama ada kita ni hafal hadis macam ulama dulu, ratus-ratus ribu hadis, kita tahu lah. Hadis 40 pun tak hafal lah.
Saya. Jadi kita kena check dulu. Dia kalau Melayu susah. Kalau Melayu susah, dia kena datangkan matan Arab dia. Apa dalam bahasa Arab tu apa hadis dia. Lebih mudah lagi kalau dia bagi tahu hadis ni daripada kitab Tirmizi ke, Abu Daud ke, Baihaqi ke, siapa-siapa. Kalau dia sebut Bukhari Muslim, tu jelas lah, sesuai, tak ada masalah lah. Tapi selain daripada Bukhari Muslim, tu kena check lah. Okey. Ataupun dia sebut hadis tu dari riwayat Ibnu Abbas, itu senang sikit lagi. Mana bolehlah cari. Sebab contohnya dalam Musnad Ahmad, dia susun hadis mengikut sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, boleh. Dia carilah hadis yang dimasukkan, dah skop kita semakin kecil lah. Ini ada yang bagi dalam bahasa Melayu, lepas tu tak ada perawi, tak ada kitab. Kita pun ni hadis ke bukan ni. Sebab kita kalau nak terjemahkan ke dalam bahasa Arab dulu, kita tak boleh terjemah. Dia tak mungkin dia akan jadi hadis. Sebab kita Melayu, kita nak terjemahkan benda Melayu ke dalam Arab, adakah dia akan bertukar jadi hadis? Tak mungkin. Lain dia punya lafaz hadis tu lah lain. Okay. Itulah. So kena check lah. Kalau tentang di manakah unsur tauhid kuliah al-kafirun tu kan. So kalau kita tengok pada makna dia, tafsir dia dululah ataupun terjemahan dia, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kan, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'bidu nama a'bud, dan kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Di situlah unsur tauhid dia. Last sekali lakum dinukum waliyadin kan. Itu yang dua tu diulang-ulang. Maksudnya penafian. Kita sekali-kali tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Kafirun ni semua yang selain Islam, selain orang beriman dipanggil kafir. Tak kira lah apa ke, Majusi ke, Hindu ke, Buddha ke apa, itu semua kafir. So kita sama sekali tak menyembah apa yang mereka sembah. Kita hanya menyembah Allah. Dan mereka pun tak menyembah apa yang kita sembah. Di situlah unsur tauhid dia. Di sudut penafian, di situ ada sudut pengisbatan dan penafian. Yang lain, ya bang. Ini live rakam. Pendapat peribadi sebab tanya kan pendapat saya. Yang pertama, layakkah saya memberi pendapat? Itu satu. Dan sekiranya saya beri pendapat itu level mana? Sebab yang bahas tu pun orang besar-besar juga kan. Anjuran pun besar-besar juga. Pada pandangan saya lah, dia orang bahas tentang seseorang yang sudah meninggal dunia, itu sebenarnya tak boleh. Kita tak boleh bahas tentang orang yang dah meninggal dunia. Kita nak bahas, kita bahas hukum, kita bahas perkara, kita bahas orang tu dah mati, tak boleh. Dia mati, dia tak boleh nak defend diri dia. Dia je yang tahu apa benda yang dinisbahkan kepada dia. Kita tak boleh judge dia dengan orang lain punya judge. Itu yang jadi bergaduh tu. Yang seorang judge pakai anak murid dia Hisham Kabbani, yang seorang lagi apa tu Adil, nama saya pun tak ingat. Siapa betul? Website rasmi katanya. Hisham Kabbani website rasmi. Ini kata tak, ini yang anak murid yang memang dilantik oleh Syekh Nazim sendiri. Mana satu betul? Kita nak bahas orang yang dah mati. So saya ambil pendekatan, saya tak campur, tak suka bab ni. Sebab mana boleh kita bahas orang dah mati, itu menyalahi hukum sebenarnya. Bahas benda yang dia tapi kita tak pastilah benda tu betul ke tak betul dinisbahkan kepada dia. Kita bahas benda-benda yang diperjuangkan tu kan, dia sebarkan. Adakah itu menepati syariat Islam atau tidak, menepati Ahli Sunnah wal Jamaah atau tidak. Okeylah. Lepas tu
Kalau katalah benda tu menepati ataupun tidak, adakah sabit dinisbahkan kepada dia? Itu siapa tahu. Orang dah mati macam nak bela diri. Yalah, seorang kata Hisham Kabani murid dia, yang kata ini betul sebab apa Hisham Kabani murid besar dia, ramai pengikut. Orang sini kata ini lantikan pengganti dia yang sah. So kita nak yang mana tu betul? Betul. Kalau secara peribadi saya kurang, inilah maksudnya tak perlu bahas pun benda tu. Tak perlu bahas. Yang penting kalaulah ajaran tu yang kita tahu benda tu sesat, kita tak payah ambil. Tarikat Jilsah Tarikat Negeri Sembilan itu, dia dah pilih dah yang mana yang tak menyalahi syariat, itu yang diambil dan diamalkan, didaftarkan dalam, dibawa nama tarikat dia. Okey lah tu kan, orang tu dah pilih yang mana betul-betul yang dibawa oleh yang dilantik tu, siapa, Imam Adil tu, penama dia saya pun tak ingat. Okey lah tu kan, dah tapis, dah pilih. Tapi yang seorang tu dah sesat. Apa sebenarnya yang kau nak? Kan? Lepas tu yang mewakili itu pun bukan ahli tarikat tu. Ustaz Engku pun bukan ahli tarikat dia. Itu yang saya pelik. Orang yang bukan ahli pula yang membela, mana bagi ahlinya? Bukan saya nak salahkan dua-dua, tak sepatutnya benda tu berlaku. Dan dibuka open di depan orang awam. Orang pening kan? Betul. Orang dah mati, lepas tu ajarannya disebarkan oleh dua orang ni. Seorang kata macam ni, seorang kata macam ni. Kita nak percaya mana satu? Kita pun tak tahu dia dah mati. Buku dia, tu kata tak, buku tu dia sendiri yang kata, tak, orang lain tengah. Macam mana tu? Ada SPM ke tak? Tak ada. Bahas benda yang tak jelas. Kesian orang yang tu, tak, kita pun tak tahulah kan. Orang tu dah meninggal, dia pun tak ada nak bela diri dia. Boleh jadi orang menggunakan nama dia untuk menisbahkan benda yang tak betul kepada dia. Boleh jadi Nabi Isa, orang sembah dia. Betul? Adakah Nabi Isa salah? Betul? Syiah puja lebih-lebih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali salah ke? Tak semesti. Adakah Nabi Isa suruh orang sembah dia, atau Sayyidina Ali suruh pengikut dia agung-agung dewa-dewakan dia? Tapi kalau macam Sayyidina Ali, Nabi Isa, kita tahulah Nabi sahabat. Habis ni yang orang macam ni, mana kita nak tahu kan dia tu macam mana? Betul, video-video yang tersebar. Kalau video yang tersebar tu tunjuk dia salam dengan perempuan kan tanpa berlapis, itu memang tak setuju lah. Memang tak setuju. Tapi mungkinlah dia tak tahulah, mungkin mazhab dia ke, tak tahulah. Setakat ni ada pandangan daripada satu mazhab yang kalau wanita tu dah terlalu tua, tak disyahwati tu, bolehlah sekadar bersalam. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Kita tak boleh, apa juga keadaan pun usia, tak boleh. So tak sesuai lah benda tu dibawa ke Malaysia. Bab tu lah. Kalau benda-benda lain, zikir dia ke yang tak menyalahi syariat, tak menyalahi Sunnah Jamaah, okey je. Saya pun tak pakar sangat dalam tarikat lah, nak komen-komen semua benda ni. Yang disebut-sebut dalam kitab dia kata macam tu, memang kita dengar pun macam je. Bila benda tu, kalau sabit benda tu dia buat kan, memang tak betul lah. Memang menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Tapi masalahnya betul ke yang seorang kata tak? Itu yang jadi masalah. Bahas benda orang mati, bahas benda yang hidup je lah kan. Sepatutnya dia bahas syah yang hidup dua-dua tu. Pergi bahas orang mati buat apa? Yang hidup dia ada panggil, dia tanya. Yang hidup kan Syekh Hisham Kabani hidup lagi kan, Syekh Adil tu pun hidup lagi. Panggil dia dua bahas lah. Kau pergi bahas orang mati buat apa? Pandangan saya lah macam tu lah. Tak sokong mana-mana. Benda tak menimbulkan lagi kekeliruan orang. Ada lagi? Ini dia orang dengar marah dua-dua. Kalau dua-dua marah saya, tak apa. Saya tak setuju tu je. Daripada awal lagi dia kenal Ustaz Ungku tu. Daripada awal lagi saya juga tak payah. Nak juga. Dia mewakil tu, sebenarnya ada orang yang suruh dia pergi tampil ke depan sebab pandai bahas tu je. Dia sendiri pun bukan ahli tarikat. Tu yang pelik tu, kau bukan ahli tarikat, kau bela. Dia lagi kawan tanya kau ahli tarikat tu ke? Bukan. Tapi tu kenapa kau bela? Mana orang ni yang bela tu kenapa tak tampil ke depan? Tak boleh dia tu ni.
banyaklah di sebaliknya tu. Saya tak sokong mana-mana lah. Sebab benda bahas orang mati, kita tak tahu Allah. Kita tengok benda yang dia bawa tu. Sabit ke tak sabit kepada orang yang mati tu, wallahu alam, tak tahu. Cuma kalau benda tu menyalahi ahli sunnah, kita tolak. Menyalahi Islam lebih-lebih lagi lah, kita tolak. Tu je. Macam mana? Habis dah? Cukup? Ha? Ya, saya. Ustaz, tentang Yasin masa malam Jumaat yang orang tersebut itu Itu satu pembahasan panjang sebenarnya. Dia yang kata amalan tu bid'ah kan. Berasal daripada sebuah hadis Nabi lah. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Wa iyyakum muhdatsatil umur li'anna kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu hadis dia. So dia faham hadis itu, setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Muhdatsat itu perkara yang baru. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu neraka. Okey. Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap kitab Sahih Muslim, ketika mensyarah sebuah hadis yang berbunyi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu bighairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang beramal setelah kematian dia tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala. Lepas tu sambung lagi man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang buat satu sunnah yang buruk, tak baik, maka dia akan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu bighairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi sedikit dosa pun, sebab benda baik. Seperti mana dia kata, hadis ini telah mentakhsiskan hadis kullu bid'atin dalalah. Maksudnya yang dimaksudkan dengan setiap benda baru tu bid'ah tu, hadis ini telah mengkhususkan. Maksudnya bukan semua benda baru tu bid'ah yang dalalah. Okay, atau kita nak pindah lagi yang lain. Imam Syafi'i sendiri mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah tu ada dua. Satu bid'ah yang yuwafiqu ataupun tuwafiqul kitab was sunnah. Bid'ah yang mahmudah, yang bersesuaian dengan kitab dan sunnah Quran dan hadis. Itu bid'ah yang mahmudah. Satu lagi yang tukhaliful kitab was sunnah, yang menyalahi kitab dan Quran dan hadis. Itu bid'ah mazmumah yang tercela. Nak lebih power lagi, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia buat tarawih 20 rakaat, tak pernah zaman Nabi tidak ada riwayat yang jelas yang Nabi buat 20 rakaat tiap-tiap malam diimami oleh satu imam lah. Tak ada riwayat yang jelas. Tapi dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia, hadis ni diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. So dia panggil sahabat-sahabat, ketika tu dia tengok seorang sembahyang sana, 3-4 orang sembahyang sini, satu kelompok sembahyang sana, pecah-pecah. Ada yang sembahyang kat rumah. Lalu dia panggil semua, kumpul, buat satu jemaah. Dia panggil Ubay bin Ka'ab, qari sebagian sahabat, suruh jadi imam. Lepas dah selesai 20 rakaat, dia kata ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa yang dia buat tu adalah bid'ah yang baik. So adalah bid'ah yang baik. Oh, dia kata tak, itu bid'ah secara bahasa bla bla bla, macam-macam lah. Kesimpulannya, ulama kita ahli sunnah wal jamaah sepakat bid'ah ada dua. Bid'ah ada dua. Dari satu sudut lah, satu bid'ah yang baik, satu bid'ah yang buruk. Maksudnya bid'ah yang mengikuti si Quran dan hadis, maka itu bid'ah yang terpuji, yang baik, bid'ah hasanah dia panggil. Satu lagi bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang sayyi'ah lah, bid'ah yang buruk ataupun bid'ah yang mazmumah yang tercela. Kalau Imam Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama, dia kata bid'ah tu sendiri boleh jadi 5. Bid'ah yang wajib pun ada, bid'ah yang sunat, bid'ah yang harus, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Okey, kembali kepada baca Yasin ni. Kalau membaca Yasin, sepakatlah saya rasa tak ada siapa kata baca Yasin bid'ah. Cuma kat mana yang bid'ahnya, dia kata menentukan malam Jumaat. Menentukan malam Jumaat baca Yasin itu bid'ah. Paling mudah lah saya kata, fatwa 8-9 buah negeri di Malaysia ni semua kata tak bid'ah. Selangor, wilayah Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Melaka, Terengganu, Penang ke,
Ini semua fatwa kata boleh, tidak bid'ah. Cuma kita tak boleh kata amalan baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat itu adalah sunnah. Itu tak boleh. Baca Yasin sunnah, okey, itu boleh. Tapi menentukan malam Jumaat misalnya, itu kita tak boleh kata sunnah. Itu kita kata apa? Program surau. Itu okey. Program surau. Fatwa boleh kan? KL boleh, Selangor boleh, dan hampir semua negeri di Malaysia boleh. Ada satu negeri tu dekat bulan sana pun kita tak boleh. Tahu kan negeri mana, perempuan faham lah. Cukup lah, fatwa kata boleh, sudah. Kalau orang tu tak berhati, cakap dia, kau jangan bising-bising dalam grup WhatsApp, kau jangan bising-bising kat sini, kau pergi naik jumpa mufti, cakap kami, mufti, ini bid'ah. Suruh tak apa ni, bagi fatwa kata bid'ah jangan buat. Pergilah. Kau dah bising-bising dalam grup WhatsApp, betul jauh orang, akhirnya orang bergaduh caci maki. Betul. Pergilah. Jumpa mufti Negeri Sembilan, mufti Selangor, mufti KL, mufti Perak, pergi jumpa. Bagi tahu kat dia, "Woi mufti, ini bid'ah ni. Keluarkan fatwa, jangan buat." Kau siapa? Aku bapak mufti. Dia bising-bising orang, kecoh, bergaduh masyarakat. Saya pernah dipanggil dalam satu family, ayah baru meninggal, kubur panas lagi. Abang nak buat tahlil, adik kata bid'ah tak boleh. Bergaduh satu family. Kata haram makan nasi yang disediakan untuk majlis tahlil. Bergaduh satu family. Ayah baru meninggal. Tengok punca. Mufti dah kata boleh. Tapi tak boleh buat apa lah kan. Dah susah lah nak dikawal kan, orang dah terpengaruh. Kita kena disiplin ambil fatwa. Kita tak boleh kita duduk Selangor KL ambil fatwa Perlis misalnya, contoh tak boleh. Kita duduk di Selangor, kita pakai fatwa Selangor. Kecuali peribadi, itu pulanglah. Ini kalau melibatkan masyarakat, jangan nak pura-perandakan. Pak sunnah paling besar sekali, satu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itulah sunnah paling besar. Dan bid'ah paling besar sekali, memecah belahkan umat tu, bid'ah paling besar sekali, paling buruk sekali. Orang elok-elok je kan, tiba-tiba kau datang, kecoh habis semua, bergaduh sana sini. Kita ikut je fatwa kata boleh. Cuma itulah, kita tak boleh katalah benda-benda baru ni sunnah. Cuma benda tu boleh, tu je. Harus program surau, tu je. Dan di Indonesia mungkin ada sama, satu dunia. Satu dunia sama. Bahkan ada negeri yang lebih parah lagi, dia lebih teruk lagi fahaman ni. Bahkan dia yang menguasai. Kawan saya berbalik Filipina, hancur sana. Dia orang menganggap yang kita ni yang salah, yang tu yang betul. Kita Malaysia alhamdulillah. Tapi dia orang tengah usaha ni, dia orang tengah usaha nak ambil Malaysia pula. Tapi tengoklah, mungkin tak tahulah. Johor kata kita benteng terakhir akan mempertahankan. Takkan mampu dia, takkan mengalah. Dia pernah nak buat universiti dekat Pagoh tu. Islam Johor tak bagi. Fahaman tu kalau dah masuk, raya pun besok lain-lain. Tengok Indonesia, satu raya hari ni, satu lagi raya besok. Pecah belah masyarakat. Itu Islam satu padu. Tak ada pecah belah. Apa saja usaha nak memecah belah ke masyarakat, itu mesti yang batil. Kita 4 mazhab kat Malaysia ni pun ada Hanafi kan, tak ada bergaduh pun, tak ada apa pun. Mazhab Hanafi pun tak baca Yasin, tak tahlil, tak maulid. Tapi tak apa pun, dia tak kisah pun orang Syafi'i nak buat, dia tak bising pun. Banyak ada masjid India, masjid Pakistan, yang ada di KL, di Shokip masjid Pakistan, di tengah KL masjid India. Mazhab Hanafi sebab apa? Dia ada dalam bab sembahyang Jumaat dia tak boleh ikut Syafi'i kerana dia ada dia punya rukun dia yang tak bertentangan dengan Syafi'i. So kita kerajaan bagi buat masjid India, masjid Pakistan. Di Melaka ada, di mana-mana ada. Penang pun ada. Tak pernah marah pun. Kau tak nak baca Yasin balik Tapi dia ni tak, golongan ni tak, dia menyerang, menuduh orang sampai bergaduh. Tuduh, siapa tak marah kena tuduh bid'ah sesat masuk neraka, betul? Takkan senyum, kau pun ni bid'ah ya ke? Terima kasih. Itu ke? Orang marah lah. Kalau orang jenis sabar, tak layan, tak apa. Yang jenis pandai baran kena tuduh bid'ah sesat, mengamuk lah dia. Mufti kata boleh. Setiap negeri, hampir semua kata boleh. Engkau siapa kata tak boleh? Apa-apa kita ikut fatwa, insyaAllah
Ini dah terlebih-lebih dah ni. Ini bid'ah agak ni. Wallahu alam. Setakat itu yang baik daripada Allah Ta'ala. Minta baik kelemahan salam. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada semua muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarahnya. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.